Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini insya-Allah kita masuk pada tahun yang baru 2023. Sekali lagi umur kita meningkat. Yang kita maklum bahawa kalau kita ikut kiraan kita adalah bulan Hijri. Tapi kita kira juga bulan Masihi berdasarkan kepada keadaan semasa kita. Bagaimana yang saya sebut banyak kali kalau kita nak tahu umur kita Hijri yang sebenar. Sebabnya anak anak kita cukup umur akhir balik kita akan ikut bulan Hijri bukan bulan Masihi. Kalau nak tahu umur kita sebenar, kebiasaannya bulan Hijri ini dia kurang daripada bulan Masihi ini sebanyak lebih kurang 11 hari setahun. Maknanya kalau umur kita sekarang ni 50, tapi segi hakikatnya sebenarnya umur kita telah pun ditambah 51, 5 bulan, 5 hari sebenarnya. Bukan lagi 50. Walaupun kita rasa kita masih muda lagi, sebenarnya kita dah makin tua dah. InsyaAllah pada pagi ini, sebab subuh kita makin lama makin lambat, jadi insyaAllah kita akan cuba berhenti 7.10 insyaAllah. Sedikit sebelum kita masuk kepada perbincangan kita pada pagi ini, saya tukar sikit tajuk untuk pagi ini sebab tahun baru kan. Kita ambil sedikit penghayatan daripada imam baca daripada surah Al-An'am ayat 91 hingga 94 tadi. Dan saya tertarik pada ayat 94 pada rakaat yang kedua yang dibaca oleh imam tadi, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Surah Al-An'am ayat 94. Dan demi sesungguhnya kamu telah datang kepada kami pada hari kiamat, Tuhan beritahu kepada kita. Dan kamu telah datang kepada kami. Al-Quran ni kadang-kadang Tuhan sebut kataan kami, sedangkan Allah bersifat esa, sepatutnya dia sebut kataan aku. Tapi dia sebut kami ni merujuk pada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti dengan bersendirian. Sebagaimana kami jadikan kamu pada awalnya juga dalam bentuk bersendirian. Kamu telah tinggalkan segala di belakang kamu, telah apa yang kamu kurniakan kepada kamu. Dan kami tidak melihat beserta kamu penolong-penolong kamu serta dan sifat-sifat mereka ialah sekutu-sekutu Allah daripada kalangan kamu. Demi sesungguhnya telah putuslah hubungan di antara kamu dengan mereka dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang terdahulunya kamu anggap sifat kamu beri faedah dan manfaat. Daripada ayat ini sangat sesuai kita nak tujukan daripada tahun baru ini. Pagi ini saya tak baca sirah Nabawiyah khusus untuk pagi ini, yang mana sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita nikmat yang begitu banyak kepada kita. Jadi jangan ingat kekayaan yang ada pada kita. Allah bagi kemewahan pada kita, banglo yang besar, kereta yang besar, keluarga yang hebat, harta tak kira banyak, sampai 7 keturunan tak habis. Tapi semua itu akan ditinggalkan di belakang kita. Apa yang Allah tanya kita pada kita, bagaimana dengan iman kamu? Kalau kita ada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tanya mana sekutu-sekutu kamu yang kamu puja selama ni. Tak ada seorang pun datang membantu kamu. Ini peringatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun sehebat mana, setinggi mana pangkat darjat kita di sisi manusia masyarakat di atas muka dunia ini, maka tetap kita akan datang jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berseorangan masing-masing bawa buku amalan ke neraka ke kita, ke syurga ke kita. Wallahu a'lam bissawab. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagaimana yang kita tahu pada pagi ini 1 Januari 2023, Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi nikmat kita yang begitu banyak kepada kita. Allah bagi mula-mula kita hidup yang tak tahu gapo, sehinggalah kita besar, kita bekerja, kita berjaya, kita ada anak pinak, kita ada rumah yang besar. Allah beri kepada kita. Adakah kita menganggap bahawa pemberian Allah itu adalah sia-sia? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada kita satu persatu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang dibaca oleh imam pada ayat surah Al-An'am ayat 91 hingga 94 tadi.
Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak nak hidup kita ini akan berlaku seperti mana berlaku pada tahun-tahun yang sudah. Kalau dahulunya kita alpa, tak nak adakah kita anggap tahun ni adalah tahun yang sama kesalahan yang kita lakukan. Maka kita kena ingat, kalau kita sebagai seorang ketua jabatan, kita mempunyai syarikat yang besar misalnya, kita seorang pengarah, ada di sini orang besar tabur haji pun ada, orang besar custom pun ada, orang besar immigration pun ada, dan saya yakin bahawa orang yang ada di bandar estate ini adalah orang yang bukan calang-calang. Tapi di antara apabila kita kendalikan syarikat, kita kendalikan jabatan, antara perkara yang perlu kita set setiap awal tahun adalah plan strategik. Betul tak? Apakah yang kita akan lakukan daripada tahun itu mungkin sehingga 5 tahun ke depan. Itulah yang kita akan rancangkan di dalam jabatan kita. Sama ada untuk tahun ni, tahun depan dan seumpamanya. Kalau kita beli, kalau kita dalam keluarga kita, tiap-tiap bulan kita dapat gaji. Betul tak? Kita dah tahu dah apa kita nak guna untuk gaji kita. Mungkin kita akan duduk depan laptop kita, depan komputer kita, kata bayar bil berjam-jam. Nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar tanah, ni nak bagi kat anak mana belajar kat universiti dan sebagainya. Betapa detailnya kita menyusun strategi kita dengan kehidupan dunia kita, dengan kehidupan organisasi kita. Hatta di masjid ni tanya Pak Imam, tanya pengurusan masjid. Bermacam-macam mereka telah susun hingga akhir tahun depan sudah mereka tersusun dengan baik. Mana untuk kehidupan kita dunia. Bagaimana dengan kehidupan kita akhirat kita? Kalau dunia kita susun dengan baik, bagaimana dengan akhirat kita? Bagaimana Allah bagi kepada kita umur 60? Bagaimana kita gunakan umur-umur kita yang selepas itu? Dan kita maklum bahawa umat Nabi Muhammad SAW ini, apabila ditanya berapakah umur di kalangan umat kamu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tanya sahabat. Maka di antara umur yang paling panjang yang ada di umat aku ni, sekitar di antara 60 hingga 70. Sebenarnya trademark ni Rasulullah dah beri kepada kita. Nabi sendiri pun wafat umur 63. Itulah umur kita sebenarnya. Kalau panjang pun lebih sikit, maknanya tidak akan lebih sebagaimana yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Kalau ada pun sangatlah sedikit. Maka bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah ingatkan kita apabila kita masuk saat umur 40. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah bagi peringatan dalam surah Al-Ahqaf ini 4 benda yang besar untuk terjadi penghayatan untuk kita gunakan pada tahun-tahun baru ini sebagai bagi peringatan kepada kita. Nah, apa yang Tuhan cakap? Kalau sebelum ni tuan-tuan, kita bangun mari, alhamdulillah kita mari sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh teguh kita balik. Tidak ada ambil peluang sedikit untuk kita berzikir, ambil peluang sedikit untuk istighfar, tidak ambil peluang sedikit untuk kita berdoa. Jangan kita lakukan sedemikian untuk tahun 2023 ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya baca tadi ayat 15. Setelah ia besar, hatta idza balagha ashuddah, sehinggalah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurnanya umur mereka, wa balagha 40 sanah. Ketika itu mereka telah berumur 40 tahun. Sebab itulah apabila umur 40 tahun kan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu berjalan dengan memakai tongkat. Sebab itulah kita tengok untuk guru dahulu kan. Hatta lah ni pun alhamdulillah sudah ada kita tengok tuk guru yang mana setengah-setengah orang yang berjalan pegang tongkat, kita tengok umur dia muda lagi 40, tengok kaki jalan laju je tapi sudah bertongkat. Sebenarnya perkara itu telah dilakukan oleh Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Dia kata Imam Syafi'i umur 40 tahun berjalan dengan menggunakan tongkat dengan tujuan supaya ia ingat bahawa tongkat ini melambangkan mereka sudah mencapai umur tua. Orang pakai tongkat ni biasakan orang-orang tua. Begitu hebat para ulama terdahulu yang mana mereka ingat kepada mati. Umur 40 ni umur peringatan. Yang bagaimana yang telah ditunjuk dan telah
disebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini. Dia kata apabila seseorang itu telah sampai pada peringkat umur 40 tahun, maka janganlah sesekali ia lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada 4 perkara. 4 perkara. Walaupun ayat ini menunjukkan kepada kita perkataan berdoa, tapi sebenarnya ayat ini juga menunjuk bagi peringatan kepada kita, lakukanlah 4 perkara ini apabila kamu masuk 40. Apa perkara yang dimaksudkan di sini? Dia kata, an ashkura ni'matika allati an'amta alayya. Pertama sekali dia kata, ya Allah, kita doa kepada Allah. Bagilah ilham kepada aku, bagilah peringatan kepada aku, tersematkanlah dalam hati aku pertama sekali, supaya aku tetap bersyukur dengan nikmat yang engkau kurniakan kepada aku dan kepada kedua ibu bapa aku. Nombor 1. Antara perkara yang kita kena masuk dalam doa kita apabila kita masuk umur 40 khususnya, ya Allah, ya Tuhanku, menjadikanlah aku seorang yang bersyukur kepada nikmat-Mu, ya Allah, sebagaimana yang kamu telah kurniakan kepada aku dan kamu telah kurniakan kepada kedua ibu bapa aku. Kenapa dalam banyak-banyak perkara apabila kita umur 40, Allah Subhanahu wa taala suruh kita masukkan doa supaya kita bersyukur kepada Allah? Sebab apa? Sebabnya kebanyakan manusia ni lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meletakkan dunia nombor 1 lebih daripada Allah. Dan mereka meletakkan harta lebih daripada Allah. Mereka letak kemewahan lebih daripada Allah. Sedangkan apa yang Allah beri kepada mereka sudah pun mencukupi. Bukan bermakna ayat ini menunjukkan bahawa kita jangan rajin bekerja, duduk rumah, duduk masjid, beribadat saja. Tak. Bukan maksud begitu. Tapi jangan jadikan benda-benda dunia ini menyebabkan kita ini lalai dengan perintah Allah. Sepatutnya Zuhur masuk ke 1:30, 3:30, tak solat lagi, duduk kalut buat kerja. Itu maksud dia. Kadang-kadang orang yang langsung tinggal solat kerana kerjakan urusan dunia. Itu maksudnya. Maka sesuailah dengan pernah saya beritahu dahulu, apabila seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat lain pernah mengatakan ausani laka, ya, maka Nabi beritahu pernah nak bagi wasiat kepada sahabat, namun nak ke tak? Aku nak bagi pada kamu satu wasiat yang sangat hebat. Maka para sahabat apabila dengar perkataan wasiat, terbuka mata, nak ya Rasulullah. Sebabnya apabila dalam hadis-hadis Nabi ni cakap cara spontan, Nabi buat cara spontan. Nah, tapi ada yang Nabi khususkan. Kalau sebut perkataan wasiat, sudah tentulah itu perkara yang sangat penting. Apa ya Rasulullah? Maka Nabi pesan, wahai sahabat-sahabatku, setiap kali kamu lepas solat, jangan kamu biarkan perkataan ini kamu tidak sebut di dalam lidah kamu, bibir kamu. Apa ya Rasulullah? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, membantukanlah aku, ya Allah, supaya lidah aku ni sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Lepas tu Nabi kata apa? Zikr wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, supaya aku sentiasa bersyukur padamu. Dan nombor 3, ya Allah, tolongkanlah aku, ya Allah, supaya aku ni sentiasa melakukan ibadat yang terbaik, ya Allah. Rupa-rupanya, tuan-tuan, kita nak buat benda baik ni, terutama sekali bersyukur, kita kena minta tolong dengan Allah. Tak boleh dia mari datang dengan sendiri. Sebab itulah Nabi ajar kepada para sahabat, amal doa ini setiap kali kamu lepas solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang pertama yang diajar oleh Allah sendiri kepada kita semua. Apabila masuk umur 40, doa yang pertama yang kamu kena doa ialah supaya Allah ni masuk nikmat syukur, ataupun kita ni sentiasa bersyukur pada Allah dengan nikmat yang Allah beri kepada kita dan kepada kedua ibu bapa kita. Banyak, tuan-tuan. Lepas tu dah kata kalau kita la in syakar, kalau kita nak bilang satu-satu nikmat yang Allah beri kepada kita, nescaya kita tidak mampu nak bilang. Kita dapat mari ke masjid dalam keadaan yang sejuk sebegini.
Orang lain sedang seronok tidur di rumah. Nah, pagi-pagi ini kadang-kadang orang tidur malam tadi sambut tahun baru dan tidur sampai lajak masuk pukul 7, pukul 8. Tapi kita maknanya dengan semangatnya nak mari ke masjid, nak solat berjemaah, dengar pula tazkirah. Bukan calang-calang kita, tuan-tuan. Pernah tak kita bersyukur? Tak. Rupa-rupanya, mari ke masjid, kita dapat lakukan ibadat dan sebagainya, juga patut kita bersyukur pada Allah. Sebab apa? Allah telah capot dalam hati kita ni sifat kasih, sayang, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dalam ayat yang sama dia kata, wa an a'mala salihan tardah. Dia kata, yang kedua, jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat dan keturunan kami. Minta maaf, nombor 2 dia kata, supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau ridai. Pertama sekali, betul dengan doa tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, membantukanlah aku supaya aku sentiasa ingat kepada kamu, syukur kepada kamu dan sentiasa melakukan amalan-amalan yang soleh. Sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam ayat Al-Quran ini. Yang pertama, supaya Allah ni campurlah hati kita sentiasa bersyukur kepadanya. Yang kedua pula, supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita supaya kita banyak melakukan amal-amal yang soleh. Dan yang ketiga, dia sebut di ini pula, dia kata, wa aslih li fi zurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah, resapkanlah ke dalam jiwa zuriat keturunanku dengan amalan-amalan yang baik. Ini juga yang kita takut. Sebagaimana banyak peringatan yang Rasulullah berikan kepada kita. Kita mari ke masjid tiap-tiap hari, kita baca Al-Quran tiap-tiap hari, kita sedekah masuk dalam tabur masjid tiap-tiap hari. Dan seluruh amalan baik yang kita lakukan, boleh dikatakan sebagai amalan kita ni amalan ahli syurga. Tapi jangan kita lupa, tuan-tuan. Banyak dalam hadis juga mengatakan bahawa apabila manusia ni masuk ke syurga esok-esok, wahai sipulan-sipulan, aku telah putuskan kamu untuk masuk ke syurga. Sukanya orang tersebut. Apabila kaki satu langkah masuk ke syurga, tiba-tiba di belakangnya ada orang menyeru, ya Allah, kamu biarkan sipulan itu masuk ke syurga dengan mudahnya, sedangkan aku ni dihumbang ke neraka. Dan aku masuk ke neraka bukan sebab orang lain, alah disebabkan orang tersebut. Paling belakang siapa, tuan-tuan? Anak bini kita. Sebab itulah ayat Quran ini bagi peringatan kepada kita, supaya kita ni sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita tegur anak bini kita lakukan amal ibadat, kita doa banyak-banyak pada Allah. Kadang-kadang kita rasa tak apalah, aku tak tegur dah 10 kali. Jangan, itu kita kata belum tentu di hadapan Allah. Apabila kita kata, ya Allah, aku dah tegur anak aku ni, isteri aku dah banyak kali dah, lebih daripada 10 kali. Maka anak tu akan jawab, kalau ayah tegur saya 20 kali, insya-Allah saya akan taat. Kita akan benar ke tak? Tak juga. Nak beritahu kepada kita bahawa dakwah kepada keluarga kita ni hendaklah berterusan dan tidak boleh bermusim. Kita mari ke masjid, mari seorang diri, tapi kita biarkan anak bini kita di rumah sembahyang, kau tidak, tak tahu. Kita boleh mari pergi buat ibadat banyak, tapi kita tak pernah pun ajak anak bini kita buat ibadat yang sama. Kita masuk duit dalam tabur masjid, kita tak pernah bagi peringatan kepada keluarga kita, masuklah duit ke tabur masjid dan sebagainya. Ingat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun, juzuk yang ke-29, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada juzuk yang ke-29. Sebagaimana Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, kamu ingatlah bahawa sesungguhnya pasangan-pasangan kamu dan juga anak-anak kamu itu adalah musuh yang paling hebat bagi kamu nanti. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan mereka. Itu adalah nasihat yang disebut sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, apabila masuk umur 40, maka kena ingatkanlah supaya kita sentiasa berdoa kepada Allah, supaya kita termasuk golongan sentiasa bersyukur dengan nikmatnya. Yang kedua, sebagaimana yang disebut juga supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa melakukan amal-amal yang saleh. Dan yang ketiga, supaya Allah Subhanahu Wa Taala resapkan, masukkanlah kebaikan-kebaikan dalam jiwa anak isteri kita. Dan yang terakhir sekali, sebagaimana yang disebut sini, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu
dan aku, moga-moga aku termasuk golongan orang yang Muslim. Maknanya 4 perkara yang perlu dia masuk dalam jiwa kita apabila kita masuk umur 40. Lebih-lebih lagi kalau lah umur kita dah masuk umur 60. Makna bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa umur kita ni dah singkat dah. Apabila masuk umur 30, boleh katakan separuh lagi. Umur Nabi 63. Kalau masuk 40, 80 ke umur kita. Cuba bilang tengok jiran-jiran kita, tengok sahabat-sahabat kita. Berapa ramai yang sampai umur 80? Berapa sama berapa sampai yang 70? Nah, tengok yang kikawi baru ni, berapa ramai dapat kita mati. Umur berapa yang mati kebanyakannya? Alhamdulillah kita masih hidup, kita masih sihat. Itu pun kadang-kadang kita sebut. Dia kata, Allah boringnya duduk atas muka dunia ni. Nah, boring dia kata. Macam tak ada benda nak buat. Sebab apa? Sebab kita tidak ada perancangan dalam hidup kita. Sebab itu penting tuan-tuan. Apabila kita ni masuk pada umur gini, sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi, apabila kita ni masuk umur 40, belum mari rasa nak mari ke masjid, belum rasa lagi berjinak nak solat duha dan nak lakukan banyak amalan-amalan yang lain, maka ketika itu syaitanlah akan menjadi sahabat kepada kita. Setengah hadis mengatakan apabila seorang masuk umur 40 masih lagi jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah kuncikan hati dia sekunci-kuncinya. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Oleh kerana itu, bersempena dengan tahun baru kita ni tuan-tuan, perlu kita susun elok-elok hidup kita supaya dia tidak berlaku sebagaimana berlaku sebelum ni. Yang pertamanya, bagaimana kita nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor 1. Nak jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni perlu juga kena susun baik-baik. Selama ini kita mari sembahyang sunat fardu, alhamdulillah. Nah, kita sembahyang 5 waktu secara berjemaah, alhamdulillah. Bagaimana dengan sembahyang sunat kita? Tahun ni aku nak buat sembahyang sunat pula dengan istiqamah. Antara motivasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebagaimana hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man sallat 12 raka'atan yawman wa laylan, banallahu lahum baitan fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat setiap hari sembahyang sunat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan binakan baginya sebuah mahligai di dalam syurga nanti. Mana 12 rakaat yang dimaksudkan itu? Banyak riwayat-riwayat. Setengah kata 12 rakaat ni sunat rawatib. Setengah ulama kata mana-mana sembahyang sunat kalau kita lakukan 12 rakaat sehari semalam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan binakan mahligai kita dalam syurga esok-esok. 2 rakaat sebelum subuh telah pun kita buat tadi. Betul tak? Nah, alhamdulillah. Nah, yang kedua, kita lepas ni kita akan masuk sunat Isra'. Sunat Isra' ni bila tuan-tuan? Sunat Isra' sangatlah pendek. Sunat Isra' kalau katalah duha masuk pukul 8.30, dia setengah jam sebelum tu ya waktu tu sunat Isra'. Kita sembahyang sunat Isra' 2 rakaat, 4 rakaat dah. Lepas tu sambung dengan duha pula, 2 rakaat pula, 6 rakaat kita sembahyang. Alhamdulillah. Hadis lain pula Nabi sebut, man shalla arba'an qabla az-zuhri wa ba'daha arba'a lam tamassathu nar. Barang siapa yang sembahyang sunat duha, barang siapa yang sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan selepas zuhur dia sembahyang sunat 4 rakaat, lam tamassathu nar, maka Allah haramkan api neraka sentuh kulitnya walaupun seinci. Dah 8 rakaat situ, capung dengan 3, sebelah rakaat capung dengan nak kita buat tadi 2 rakaat, dah 14 rakaat dah. Banyak dah kita buat sebenarnya. Kita masuk pula sembahyang sunat ba'di qabliyah asar 2 rakaat lagi. Masuk pula sembahyang sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat lagi. Masuk ba'diyah maghrib lagi isyak 2 rakaat lagi. Dah kita boleh banyak mana dah kita boleh buat. Kita cuba tahun ni. Maknanya tahun ni, tahun baru kita nak paling tidak aku nak sembahyang sunat sebanyak 12 rakaat. Tadi banyaklah hadis Rasulullah sebut. Nah, mana barang siapa yang melaksanakan amalan sedekah subuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjadikan dia sebagai seorang yang fakir. Fakir di sini tuan-tuan, bukan fakir di dunia ni. Saya pun orang kata tak pernah bagi untuk sedekah subuh, okey je, boleh pakai BMW, boleh pakai Mercedes. Dah, bukan itu saja. Ramai orang yang kaya di atas muka dunia, tapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang papa ke danau. Itu yang dimaksudkan di situ. Apabila dengan sedekah subuh kita masukkan di situ, maka Allah akan jadi kita seorang yang kaya raya di dunia ini dan kaya raya di akhirat nanti.
Apa masuk kaya raya di sini? Adakah dengan BMW Mercedes kita, dengan ada Volvo kereta berpilih-pilih? 7 hari boleh tukar kereta satu-satu. Itu kau masuk kaya? Tak. Bukan itu. Ramai orang kereta yang banyak, yang kaya raya, tapi tak sampai ke masjid. Ada reba, boleh minta reba hantar ke masjid. Tak sampai. Tapi kita mari dengan motor buruk, motor kapcai, motor yang tengok, letak kunci tengah jalan baru tak ambil. Nah, tapi kita boleh sampai di masjid. Itu yang dimaksud dengan kaya. Kita Alhamdulillah. Orang lain, orang yang kaya-kaya, ada anak 2 orang je, tapi semua hantu. Tapi anak kita 12 orang anak. Alhamdulillah, semua baik berlaku. Itu yang dimaksud dengan kaya. Orang lain tak boleh mari ke masjid. Nah, walaupun tua sama umur kita, ada yang lebih muda daripada kita, tak sampai masjid. Kita 70 boleh sampai masjid. Itu yang dimaksud dengan kaya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kelebihan-kelebihan yang mana kita kena rancang dalam kehidupan baru kita ni, kita susun dengan baik supaya dia tidak pergi dengan begitu saja. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Nah, tahun baru kita ni sebelum ni kita susah nak berdoa. Allah selalu marah. Orang yang sombong adalah orang yang sukar untuk berdoa kepada aku. Berbeza dengan manusia, kalau kita minta banyak dengan manusia marah kita. Beza dengan Allah. Allah sangat suka kalau ini kita ni banyak minta doa dengan dia. Sebagaimana yang pernah berlaku apabila orang ni di zaman Rasulullah, banyak cerita-cerita bagaimana orang yang hebat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tunjuk kepada mereka dengan serta-merta. Kalulah kita baru susah baru nak minta doa dengan Allah, lambatlah sahabat. Kita mula start pada hari ni. Benda-benda simple-simple. Kadang-kadang kita makan nasi depan mata, nak doa bismillah, nak baca Allah mampir kelana, apa payah. Nah, tahun ni kita mula dengan azam baru. Setiap amalan kita mulakan dengan doa. Yang ni yang kisah yang berlaku kepada, saya ingat cerita saya, saya pernah cerita dulu pada tuan-tuan, kisah berkaitan dengan Hilal bin Umayyah dengan Syarif bin Samihah. Mereka ni kisah yang sangat hebat. Sangat hebat kisahnya. Bagaimana Hilal bin Umayyah ni, seorang sahabat yang banyak melakukan ibadat. Dia ni tak pernah tak pergi perang dengan Rasulullah. Sentiasa berpergi mana-mana perang di hayat Rasulullah, dia ikut belaka. Dia sangat seorang pemuda yang sangat hebat, yang sangat soleh, banyak melakukan ibadat. Nah, satu ketika Rasulullah seru, wahai sahabat-sahabatku, kita terpaksa keluar daripada Madinah untuk pergi berjihad di jalan Allah. Kawan ni baru je nikah, baru kahwin, duk panah-panah lagi. Kalau dengar Rasulullah seru nak menikah tu, nak pergi berjihad tu, dia pun tinggal isteri dia kata, tak apalah, abang nak pergi berjihad. Mungkin biasa perang ni agak lama. Apabila dalam perjalanan, tiba-tiba perang tak jadi. Maka Hilal bin Umayyah ni dengan perasaan rindu kepada isterinya, cepat-cepat balik ke rumah. Tapi malangnya, apa balik ke rumah, tiba-tiba dengar isteri bergelak ketawa dengan jantan lain. Dia bergelak ketawa dengan jantan lain. Maka Nabi pun, maka Hilal pun dengar, apa bini aku ni bersama dengan orang lain? Maka dia dengan suara betul-betul rupa-rupanya adalah sepupu kepada isterinya sendiri. Nama dia Syarif bin Samihah. Nah, maka dia mengesyaki bahawa isteri telah berzina dengan sepupu dia. Maka dalam perasaan sedih, Hilal cepat-cepat pergi ke masjid berdoa pada Allah, ya Allah, mu tunjuklah kepada aku kebenaran. Sebab dia tahu, kalau tuduh isteri dia berzina, tanpa ada 4 orang saksi, confirm kena sebab 80 sebatan. Dia berdoa pada Allah, berdoa pada Allah. Maka dia pun dapat ilham. Dia kata beginilah, aku terpaksa laporkan kepada Rasulullah. Apabila Rasulullah dengar ceramah depan sahabatnya, dia berkata, ya Rasulullah. Dia kata, aku telah menuduh isteri telah melakukan zina dengan sepupunya sendiri. Namanya Syarif bin Samihah. Maka apabila Rasulullah dengar begitu, dia tanya, wahai Hilal. Nabi tahu Hilal ni seorang yang baik. Wahai Hilal, mu ada saksi ke tak? Tak ada. Maka dia kata, wahai sahabat, mu pegang Hilal, kita sebab 80 sebat tangan belakang dia. Apabila sahabat tu pegang Hilal, tiba-tiba keluar dari mulut Hilal, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ini kau matlamat kamu diutuskan di atas muka dunia ini? Sedangkan kamu diutus untuk melakukan keadilan, sedangkan kamu menghukumkan aku, sedangkan aku ni seorang yang benar. Tiba-tiba Nabi terpejam mata dia, turun wahyu ayat daripada surah An-Nur ayat 4 hingga 9. Ayat li'an, ayat laknat melaknati di antara suami isteri yang telah menuduh berzina tadi. Maka akhirnya Rasulullah panggil isteri Hilal tadi dengan Hilal sekali supaya berlakunya li'an ataupun laknat tadi. Maka Nabi kata, lepas kedua-dua melaksanakan laknat tadi, Nabi berkata, Hilal doa pada Allah, ya Allah, mu turunkan keadilan kepada aku, ya Allah. Hilal Nabi beritahu. Maka ketika itu Nabi berkata, wahai Hilal,
Sekiranya anak yang bakal dilahirkan oleh perempuan ini, matanya adalah kemerahan, rambutnya lurus dan kulitnya putih, ia adalah anak kamu. Tapi sekiranya budak ini dilahirkan dengan rambutnya kerinting, mata hitamnya besar, betihnya kecil, dia adalah anak zina hasil pada isteri kamu dengan Syarik bin Samihah tadi. Benar. Berkat doa daripada Hilal tadi, betul. Anak tu dilahirkan sebiji muka macam Syarik bin Samihah tadi. Jadi nak beritahu kepada kita, kuasa doa kepada Allah ni sangat-sangatlah hebat. Sebelum saya nak berhenti sebab janji setengah jam saja dah, saya nak baca satu kata-kata yang telah dinukilkan oleh para ulama untuk dijadikan sebagai ingatan kepada kita untuk tahun baru ini supaya kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita, khususnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama ini berkata, waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah pun menjelang siang. Belum sempat bersedekah pada waktu pagi, matahari sudah pun meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah pun terdengar, belum sempat untuk solat duha. Teringin setiap hari nak baca satu juzuk Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dapat dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, malangnya subuh pun ditinggalkannya. Beginilah berterusan dan nasib hidup menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30, sebentar kemudian 40, tidak lama kemudian menjadi 50, 60, yang asalnya dipanggil abang, sekarang dah dipanggil pakcik ataupun tok wan. Ini umur kita. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amalan yang kita pernah buat. Astaghfirullah. Dia kata ternyata tidak seberapa banyak sedekah kita dan infak cuma sekadarnya sahaja. Mengajar ilmu tidak pernah ada, eratkan silaturahim pun tidak pernah buat. Justru apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit, menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh di saat sakaratul maut. Hati berkata, ya Allah, tambahkanlah usiaku ya Allah walaupun saat. Maka Allah kata, aku tidak akan tambah umur kamu walaupun satu nafas. Belum cukup kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 tahun. Perlu berapa tahun lagi kah untuk kita mengulangi pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agaknya untuk kita bersedia kepada mati. Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dengan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun kalau orang macam ni tidak akan mencukupi untuk mereka melakukan ibadat. Akhir kalam kata, dengan umur yang Tuhan bagi kepada kita dengan sesingkat ini, maka laksanakanlah, penuhilah umur kita ini dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah bertaubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah tarik umur kita dengan husnul khatimah. Seterusnya kita masuk kepada ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibali yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman, ya Rabba Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمة الرحيمين. اللهم زدنا علما رزقنا فهما برحمة الرحيمين. اللهم نورنا بنور علمك وعبئنا النسيان برحمة الرحيمين. اللهم ارزقنا فهما بظل المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.